Terkadang dengan sihat badan, selamat kaya, tidak sabar, tidak mensyukuri, yang timbulnya takabur. Yang timbulnya takabur, besar diri dengan qada yang manis daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jika tiada sabar ia, nescaya melampaui ia tu. Dan sabar atas yang pertama ini, sabar atas yang pertama ini daripada dua macam tu, daripada dua bagai tu. Dan sabar atas yang pertama ini, sabar atas yang pertama dua-dua macam. Sabar atas barang yang setuju dengan keinginan tu, terlebih sukar, terlebih payah daripada sabar bagai yang kedua di bawah. Sabar atas barang yang menyalahi ia barang akan nafsu yang kedua tu. Jadi sabar atas ujian Allah, sabar atas mengerjakan taat, ia belah kira tu dia akan cerita di bawah. Sebab sabar atas barang yang menyalahi akan nafsu ni ada 4 bahagian pula di bawah tu. Tapi di antaranya adalah sabar atas ujian daripada Allah. Lebih sukar sabar apabila Allah Ta'ala uji dengan sehat badan, selamat. Itu dia panggil ujian belaka. Ujian belaka daripada Allah. Perkara baik, ujian daripada Allah. Perkara buruk, ujian daripada Allah. Semuanya ujian. Kena sabar, kena syukur. Contoh, sabar atas ilmu yang dikurniakan oleh Allah, syukur atas ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Sabar atas taufik daripada Allah, kita boleh amal ibadah. Sabar dan syukur, ada belaka dua-dua tu. Ilmu yang ada pada kita ni ujian daripada Allah, ujian daripada Allah. Allah tak beri taufik hidayah pada ibadah, ujian daripada Allah. Sebab kita duduk di dunia tempat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu, lagi besar ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar ujian. Dengan ilmu tu beribadah ke tidak, dengan ilmu tu macam mana badan ni. Itu perkara yang baik daripada Allah. Sabar, redha, sabar dengan syukur atas perkara yang baik yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar atas perkara-perkara yang hak duniawi kita lah. Itu sabar atas ilmu dan ibadah ukhrawi kita. Sabar, syukur, dua perkara tu. Ini hak atas sehat badan, selamat, kaya, dapat kemegahan. Sabar atas qada yang manis ni lebih sukar, lebih payah daripada sabar yang kedua di bawah. Kerana itu, kerana sabar atas yang pertama ini lebih sukar, berkata sahabah radhiyallahu anhum. Apa sahabat kata? Disudi akan kami. Disudi pada ni ujilah. Bukan sudi tak sudi ni. Macam mana sudi ke tidak, tu lain ni. Disudi ni apa? Diuji akan kami, akan sahabat, dengan percubaan kesusahan. Macam mana dengan percubaan kesusahan yang menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ketika berada di Mekah? Macam mana percubaan kesusahan sahabat ketika berada di Mekah? Maka sabar oleh kami dan disudi kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar. Maka tiada kami sabar. Bukan sahabat ni hilang sabar. Nak ceritanya terkadang hilang sabar. Masa Tuhan uji dengan kesusahan, kami sabar. Tuhan uji dengan kesenangan,
maka tiada kami sabar. Ni mana tidak dapat kekuatan sabar sebagaimana sabar ketika sahabat diuji dengan kesusahan. Sebab itulah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata berhati-hatilah engkau daripada nikmat sebagaimana berhati-hati engkau daripada maksiat. Kita cermat daripada maksiat, kena hati-hati daripada nikmat. Nikmat tu kena hati-hati, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sihat badan nikmat, selamat nikmat, kaya dapat kemegang nikmat, kena hati-hati. Maksiat kena hati-hati, nikmat pun kena hati-hati juga. Sebab apa? Terkadang bila dicuba dengan kesenangan, kurang kesabaran. Ada ni, tak sabar serta tidak syukur atas nikmat kesenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesusahan dia panggil percubaan. Kesenangan pun sama, dia panggil percubaan. Ujian belaka. Susah ujian, senang ujian. Susah ujian, senang ujian. Nak menghadapi ujian senang ni lebih sukar, lebih payah nak menghadapi ujian kesusahan. Ada ni, nak menghadapi ujian kesusahan. Dia panggil percubaan belaka, termasuk kesenangan. Sebab itulah para aulia adalah para aulia rahimahullah, bila mereka dikurniakan karamah, bagi mereka itulah bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Aulia dikurniakan karamah pakai mencari adat. Mereka bukan tuju karamah, bukan mereka hendak karamah, tapi Allah kurniakan karamah bagi mereka itulah bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka tak ada langsung nak karamah tu. Wa amal ibadah nak karamah, tu dipanggil penyakit rohani. Ini sebuah perjalanan mereka lah, penyakit rohani. Mereka bukan nak karamah, tapi Allah Ta'ala kurniakan karamah, mereka terima sebagai satu ujian daripada Allah. Mereka mensyukuri dan mereka terima itu sebagai bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka bukan nak yang mencari adah. Mereka naknya al-istiqamah. Al-istiqamah tu khair min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Apa istiqamahnya? Istiqamah tetap hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, nafas demi nafas, saat demi saat. Itulah yang mereka tuju. Adapun karamah bukan mencari adat, bagi mereka tidak ada pengiktibaran, tapi mereka terima itu ada kurnia daripada Allah, tapi mereka anggap itu adalah bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang baik, kesenangan, itu adalah percubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula makna sabar padanya pada yang pertama ni. Padanya pada yang pertama ni, pada barang yang setuju dengan keinginan, bahawa tiada cenderung ia manusia kepadanya, kepada barang yang setuju dengan keinginan. Sehat contohnya, jadi cenderung ia kepadanya kepada sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan. Tiada cenderung ia kepadanya, itu makna sabar. Sabar di hati dengan bahawa jangan cenderung kepada yang Tuhan uji dengan hak perkara yang manis tadi ni, perkara yang setuju dengan keinginan nafsu, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu, demikian barang yang setuju dengan keinginan tu. Mana sekalian yang demikian itu tu, sehat badan, selamat, kaya, dapat kemegahan kedudukan, pertaruhan pada sisinya, sisi manusia. Satu pertaruhan
Maka satu pertaruhan, satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertaruhan, amanah daripada Allah. Bukan pertaruhan ni, pertaruhan. Mana amanah daripada Allah pada sisinya, sisi manusia. Selagi akan diambil daripadanya dari manusia pada masa yang hampir. Bila-bila masa. Sehat badan, bila-bila masa sekarang ni. Kan orang sehat, tiba-tiba segala-gala kena orang tolong. Sebelum tu sehat, sebelum tu apa? Aktif lah, sentiasa bersenam, berpeluh semua, makan, minum dia jaga. Siapa orang kata dia ni tak ada nikmat hidup, dah makan minum, ni tak boleh, ni tak boleh, dikatakan tak ada nikmat hidup. Tapi jaganya kesihatan dianya, banyak kan dijaga sungguh-sungguh. Ada ni, ni tak ambil, ni dia tak ambil, tu kata tak ada nikmat hidup. Lepas tu dia sentiasa berpeluh dari sihat badan, tiba-tiba mana apa tu? Itu hanya pertaruhan daripada Allah belaka tu. Aman daripada Allah selagi akan diambil daripada manusia pada masa yang hampir. Bila-bila Allah Ta'ala tarik balik sehat badan, selamat kitanya. Bila-bila masa Allah Ta'ala tarik kaya, bila-bila masa Allah Ta'ala tarik dapat kemegahan, kedudukan, bila-bila masa Allah tarik. Itu hanya pertaruhan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak cenderung kepada umpama kekayaan, kemegahan. Dia tu beri kekayaan, kau tak ada dah lah. Hati semata-mata tumpu kepada kekayaan dan kemegahan. Kenapa? Tak sabar. Akhirnya jatuh di dalam kebinasaan. Dengan sehat badan, selamat, kaya, dapat kemegahan. Bila tidak sabar, cenderung hati sepenuhnya kepada apa yang diamanahkan oleh Allah, maka jatuhlah ia ke dalam kebinasaan. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan, dan bahawa tiada berlebih-lebihan ni atau pada kata bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan bahawa tiada berlebih-lebihan, yakni dan makna sabar padanya pada barang setuju dengan keinginan nafsu tu. Bahawa tiada berlebih-lebihan ia manusia pada bersedap-sedap dengan dia, dengan barang yang setuju dengan nafsu, sehat badan, selamat, kaya, kemegahan. Tu contoh. Tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia. Badan sehat, dah badan sehat, macam-macam aktiviti yang melalaikan. Dah badan sehat, mana badan sehat dia bukan guna untuk beribadah kepada Allah. Badan sehat dia bukan guna untuk belajar ke, amal ibadah ke. Dah badan sehat, aktiviti. Orang tua pun aktiviti macam orang muda. Joli lah orang panggil, joli macam orang muda. Macam orang muda. Tengok-tengok orang tua belakang dah. Apa tu? Dia berlebih-lebihan bersedap dengan umpama sehat badan. Dengan umur tu kalau orang lain tak berapa larat dah, dia sehat. Dia bukan gunakan sehat tu untuk belajar, untuk beramal. Dia gunakan sehat tu untuk berjalan-jalan. Adakah aktiviti orang muda lah. Aktiviti orang muda. Buka topi keledar, datuk dengan nenek dah. Oh kata tak padang tuang. Tak padang. Dah sehat badan, kaya, pencing, duit banyak. Dia guna apa dengan sehat badan dia tu? Dengan selamat kaya dia guna apa? Guna untuk macam orang muda lah, macam orang muda. Yang mana tuan boleh tarik bila-bila masa. Ketika dia tengah sedap tu pula, aktiviti dia bukan aktiviti yang tak ada risiko. Bila berasa tuan tarik balik. Ada ni.
dan bahawa tiada lalai ia manusia kerananya, kerana barang setuju dengan nafsu, sehat badan, selamat, kaya megah, tiada lalai. Itu mana sabar. Jangan lalai. Tuan wi sehat badan, tuan wi umur panjang, selamat, kaya, senang, jangan lalai. Sebab apa? Bila-bila masa Allah boleh ambil. Jangan lalai. Kerana barang yang setuju dengan nafsu, umpama sehat badan, selamat tu. Dan bahawa, ini atau pada kata bahawa tiada cenderung ia padanya, dan bahawa menunaikan ia, yakni dan makna sabar pada barang setuju dengan nafsu ni, bahawa menunaikan ia manusia akan syukurnya. Syukurlah. Jadi itu makna sabar. Apa makna sabar ni? Dengan bahawa menunaikan ia manusia akan syukurnya. Syukur tu panggil sabar. Itu makna sabar. Dia mensyukuri sehat badan. Sabar tu. Dia boleh sabar. Dengan sehat badan tu, dia tidak cenderung hati. Dengan sehat badan tu, dia tidak berlebih-lebihan. Dengan sehat badan tu, dia tidak lalai. Sebaliknya dengan sehat badan, dia syukur kepada Allah. Atau sabar dia panggil. Sehat badan, selamat, syukur dengan makna apa? Sabar dengan makna apa? Tak cenderung hati. Tidak cenderung hati, tidak berlebih-lebihan, tidak lalai. Sebaliknya, bahawa menunaikan ia akan syukurnya, syukur akan sehat badan, selamat. Itulah makna sabar. Sabar atas yang pertama ni, yang lebih sukar, yang lebih payah daripada sabar yang kedua di bawah tu. Sabar atas barang yang menyalahi akan hawa nafsu. Mana contohnya? Sabar atas mengerjakan taat. Itu payah dah. Payah ni lagi. Payah hak tuan uji dengan barang yang setuju dengan keinginan nafsu. Payah tu lagi. Nak banding dengan sabar atas mengerjakan ketaatan. Memang nak mengerjakan ketaatan kena sabar. Nak mengerjakan ketaatan, sabar pada belajar, sabar pada beramal. Kalau tak sabar, tidak boleh mengerjakan ketaatan. Tu duduk buat tu boleh siang malam belajar ke dak? Dak. Hak tu bukan ketaatan, itu adah jua. Ini ketaatan yang sebenar. Nak mengerjakan ketaatan sebenar, dia kena sabar sebab menyalahi keinginan nafsu. Hak ni payah ni. Dan kita ni kata hak sabar yang pertama itulah yang lebih sukar, yang lebih payah. Sabar atas barang yang manis, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara manis, perkara yang diingini oleh nafsu. Dengan sehat badan, dengan dudukkan selamat. Ni selamat kita ni, makna selamat, tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Selamat je, tidur lena je, tak ada kebimbangan. Nak sabar atas perkara yang datang daripada Allah, yang rupa perkara yang manis. Dengan hak Tuhan uji dengan perkara yang manis ni lah, akhirnya tidak sabar akan jatuh ke dalam kebinasaan. Hanyut dengan dalam keadaan sehat badan, selamat, kaya, hanyut sampai masa Allah Ta'ala cabut nyawa dalam keadaan kebinasaan, sebab tidak sabar atas barang yang setuju dengan nafsu, yang datang daripada qada Allah, qada yang manis, qada yang kita kata perkara yang disukai oleh keinginan nafsu. Bukan kita nak, kita minta kan nak dapat satu perkara berjaya pun semua, itu yang kita nak dapat. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ataupun tidak, syukur ataupun tidak. Ini hak sabar yang pertama daripada dua bagai, yang mana sabar ni melengkapi ia akan segala masa,
akan sekalian masa sampai ke mati. Kita kena ada sabar. Sampai ke mati kena ada sabar. Sehat pun sabar, sakit terlampau pun kena sabar. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan dia tidur malam, Tuhan uji dengan contohnya sakit. Dia tidur malam dengan sabar, dia tidur malam dengan redha. Bangun pagi, Tuhan ampuni dosa dia sebagaimana budak yang baru lahir. Sampai masa mati dalam keadaan tidak ada dosa, dapat darjah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu terkadang kita tengok tutu guru sebelum meninggal, mereka uzur dalam masa yang agak lama, tetapi kalau kita ziarah mereka, tak ada macam sakit pun. Tak ada macam sakit, tenang je. Tak ada ni, jernih je muka, di mulut sentiasa berzikir, boleh lagi nasihat agama, boleh lagi bicara bab ilmu-ilmu agama. Ada ni. Mana tidak kita terjauh tengok bunyi dia mengeluh ke, tak ada. Tenang je. Keluarga pun tenang je. Sampai masa mati, yang datang mengiringi puluhan ribu orang. Ini tandaan mereka yang dapat darajah yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa tutup guni sihat, dia menggunakan sepenuh masa untuk menyampaikan ilmu agama. Sampailah uzur diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar mereka, syukur mereka, hidup mati mereka diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, macam bagai yang kedua, iaitu barang yang menyalahi, yang tidak bersetuju ia barang akan hawa nafsu, maka 4 bahagi pula. Tapi yang pertamalah hak sabar, yang lebih sukar, yang lebih payah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.